السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul teragung penghulu kepada segala Rasul dan Nabi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dikurniakan kepada kita kesihatan yang baik, sihat wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita daripada kalangan hamba-hambanya yang mendapat kerahmatan dan juga diberikan rezeki yang melimpah ruah, berlipat kali ganda, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kehidupan kita di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada minggu ataupun pada bulan yang lepas kita telah mempelajari tentang al-isti'adah, dan pada siri-siri yang lalu, yang pertama dulu kita belajar tentang maratib al-qira'ah. Semuanya adalah ataupun semuanya berkaitan dengan bacaan dalam solat, dalam sembahyang kita. Isti'adah di dalam kitab menyebut bahawa isti'adah hiya al-iltija' wal-i'tisam والتحصن بالله من الشيطان الرجيم. Saya ulang balik sikit yang bulan lepas. Yang bermaksud isti'adah ialah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dilindungkan kita daripada syaitan yang direjam. Al-iltija
wal-i'tisam wat-tahassun billahi minasyaitanir rajim. Dihadangkan kita daripada syaitan yang direjam, dijauhkan kita daripada syaitan yang direjam. Siyaghuha, ada 4 ataupun 5 ataupun lebih jenis-jenis al-isti'adzah. Yang pertama, yang paling masyhur ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu biasa digunakan. Yang kedua, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Yang ketiga, a'udzu billahil latifil khabir minasyaitonir rajim. Yang seterusnya, a'udzu billahil azim minasyaitonir rajim. Dan boleh juga lah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Dan banyak lagi lah yang digunakan oleh umat Islam sebagai al-isti'adzah ataupun sebagai pelindung daripada syaitan yang direjam. Wasighah al-masyhurah wal-mukhtarah 'inda ahli al-ada, yang paling masyhur ialah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disebut dalam kitab li'annaha hiya allati warada dzikruha fi suratin Nahl fi qawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Sebab diambil daripada surah An-Nahl ayat 98. Surah An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Hukmuha, saya ulang balik sikit minggu lepas. Dalam kitab sebut mustahabbah wa qila wajibah, dituntut. Dan ada ulama mengatakan wajib. Kita ambil kesimpulan dia, hukum dia ialah sunat muakkad. Sunat muakkad. Ahwaluha lil isti'adzah arba'ah ahwal, wa hiya, isti'adzah ni boleh dibaca dalam 4 keadaan, tapi saya simpulkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada 2 keadaan. Yang pertama, yujharu biha fihim ani, adalah yang pertama jahar, dibaca dengan nyaring, yang seperti fi maqamit ta'lim, dalam kelas-kelas pengajian, di dalam kelas-kelas ilmu, fi maqamit ta'lim. Yang kedua, fil mahafil wal munasibat wal munasabat wal muhadarah, fil majlis, di dalam majlis-majlis, di dalam ceramah-ceramah, di dalam khutbah Jumaat, di dalam ihtifal, pertandingan dan sebagainya. Isti'adzah dibaca dengan jahar, dengan nyaring. Kemudian halatan yusarru fihima, dan ada juga isti'adzah ini dibaca dengan sir, dengan berbisik, dengan perlahan, fi salah, dalam sembahyang. Kita tak baca nyaring dalam solat, dalam sembahyang kita baca dengan bisikkan dengan perlahan. Walaupun tu imam, walaupun tuan imam, dia tak baca dengan nyaring. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berbisik sahaja. Kemudian film firad, ketika kita keseorangan, ketika kita berada dalam majlis tapi kita nak baca secara individu, seorang keseorangan, kita baca dengan perlahan.
Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung pada minggu ini seperti mana yang dijanjikan. Kita tengok wajah-wajah al-isti'adzah. Maksud saya ialah bagaimana cara kita menyambungkan bacaan isti'adzah dengan basmalah dengan awal surah. Maksud saya ialah bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim sambung dengan bismillahirrahmanirrahim dan kita sambung dengan surah, contoh suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين. Bagaimana cara kita nak sambungkan di antara isti'adzah, basmalah dan juga awal surah ataupun surah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyambungan ataupun kita sebut sebagai wajah-wajah isti'adzah ini dia ada empat cara kita menyambungkan di antara tiga tadi, iaitu isti'adzah, basmalah, awal surah. Dia ada empat cara, empat wajah yang telah ditentukan oleh ulama-ulama qiraat atau ulama-ulama tajwid kita. Kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah qat'ul jami'. Qat'ul jami'. Yang kedua qat'ul awal wa wasala tsani bitsalis. Yang ketiga wasal al-awwal bil-thani wa qat' al-thalith. Dan yang keempat wasal al-jami'. Yang pertama tadi ialah kita potongkan ataupun kita waqafkan kesemuanya. Kita waqafkan ketiga-tiganya. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekali lagi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf. Maksudnya kita berhenti sekejap, ambil nafas yang baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu yang pertama. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama, kita waqafkan semuanya. Bermakna anna al-qari yaqifu 'ala al-isti'adzah. Pembaca itu dia berhenti ataupun dia waqaf pada isti'adzah. Thumma yaqifu 'ala al-basmalah.
kemudian dia waqaf juga pada basmalah, bismillah, thumma yabda'u bil ayah yang dia nak baca, kemudian dia sambungkan, dia mulakan dengan ayat yang ingin dibacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dia panggil wajah yang pertama. Wajah yang pertama. Jadi dalam sembahyang kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Kemudian kita mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ataupun kalau kita sembahyang seorang diri, ataupun di dalam kita sembahyang zuhur, yang bacaannya sir, bacaannya perlahan, sembahyang asar, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ila akhir. Kita sambung, kita waqaf semuanya. Kita waqaf semuanya. Maknanya kita potong di 3 tempat. Waqaf pada isti'adzah, waqaf pada basmalah, kemudian kita baca surah yang kita nak baca, sama ada surah Al-Fatihah ataupun surah-surah yang lain. Itu dia panggil wajah yang pertama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan dalam sembahyang, amalkan dalam solat kita. Yang kedua, semua ada 4. Yang kedua, qat'ul awal wa waslu tsani bis tsalits. Kita waqaf pada yang pertama, kemudian kita sambungkan yang kedua dengan yang ketiga. Maksudnya kita waqaf pada isti'adzah, kemudian kita sambungkan basmalah dengan awal surah. Kita sambungkan basmalah dengan awal surah. Okey. Contoh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti waqaf, ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf, ambil nafas baru. Dia kena ambil nafas baru. Kalau kita waqaf, kita tidak bernafas, dia panggil saktah. Dia panggil saktah. Kalau kita waqaf, kemudian kita sadaqallah, dia panggil qata'. Jadi maksud waqaf ialah kita berhenti bacaan, ambil nafas baru, kita niat sambung dengan ayat yang seterusnya. Sekali lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf, ambil nafas baru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lagi.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dia panggil wajah yang kedua, jenis yang kedua. Saya ulang balik, yang pertama tadi kita waqafkan kesemuanya, ketiga-tiganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua tadi, kita waqafkan yang pertama, kita sambungkan di antara yang kedua dan ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Itu yang kedua. Yang ketiga, waslul awal bitsani wa qat'u tsalits. Kita sambungkan yang pertama dengan yang kedua, kemudian kita waqaf. Kita sambungkan di antara isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita waqaf, kemudian kita baca surah, awal surah. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Beza dengan yang kedua tadi, ataupun beza dengan yang pertama tadi. A'udzu billahi itu diwaqafkan. Hak sama tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waqaf. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tadi pula, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama dan kedua, A'udzu billahi itu diwaqafkan. Tetapi yang ketiga ini, A'udzu billah ataupun isti'adzah itu disambungkan bacaannya dengan, diwasalkan bacaannya dengan basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diwaqafkan, kemudian sambung dengan awal, mulakan dengan awal surah. Sekali lagi contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. بمعنى أن يصل القارئ الاستعاذة بالبسملة ثم يقف ثم يبدأ بالآية المراد قراءتها نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Ataupun mana-mana surah yang nak dibacakan. Sekali lagi, qari ataupun pembaca membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim bersambung terus dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diwaqafkan. Ambil nafas baru, mulakan dengan mana-mana surah ataupun awal surah yang hendak dibacakan. Sekali lagi, last sebelum kita pindah yang keempat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Dah 3.
Kemudian yang keempat, yang terakhir untuk wajah-wajah isti'adzah yang wajah yang bersambung dengan basmalah dan juga awal surah yang keempat, bima'na anna al-qari yasilu al-isti'adzah bil basmalah bil ayah al-murad qira'atiha. Maknanya sambungkan kesemuanya, sambungkan. Saya kata dengar sekali lagi, sambungkan, wasalkan kesemuanya, ketiga-tiganya, ataupun wasalkan, sambungkan di antara isti'adzah dengan basmalah dengan awal surah. Contoh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Sambung semuanya. Berbeza dengan yang awal sekali tadi, kita waqafkan kesemuanya. Yang ni wasalkan kesemuanya. Sekali lagi, yang ni saya pesan kita kena tarik nafas panjang-panjang. Kita kena tarik nafas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Nampak di ujungnya tu macam nak terputus nafas. Jadi saya pesan sekali lagi, kena yang keempat ini tarik ataupun wajah yang keempat ini kita kena tarik nafas panjang-panjang, yang agak panjang. Tarik nafas, bersedia dengan nafas yang panjang. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Mesti kena tarik nafas panjang-panjang. Tuan-tuan boleh tengok saya tadi hampir-hampir semput ataupun kehabisan nafas. Kerana panjang. Sebab apa panjang? Sebab kita sambungkan kesemuanya, ketiga-tiganya. Jadi kena tarik nafas yang agak dalam, yang agak panjang. Baik. Saya dah paparkan kepada tuan-tuan, saya sudah syarahkan kepada tuan-tuan tentang wajah-wajah bacaan lil isti'adzah ma'al basmalah 'inda awwali kull surah arba'atun awjah. Ada 4 wajah yang kita boleh baca ketika mana kita nak sambungkan di antara bacaan isti'adzah, basmalah dan juga awal surah. Biasanya kita baca di dalam salat, dalam sembahyang kita, di mana kita menyambungkan di antara isti'adzah, basmalah dan juga al-Fatihah, suratul Fatihah. Maknanya kita baca di antara isti'adzah, basmalah dan awal suratul Fatihah. Walaupun isti'adzah itu dibaca dengan perlahan-lahan. Dalam solat kita tidak baca isti'adzah dengan jahar, dengan nyaring. Kita baca dengan perlahan-lahan, dengan sir. Baik.
sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 wajah yang saya sudah bacakan tadi, dan tuan-tuan saya harap supaya faham. Boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Sebab kita kena baca Al-Quran tiap hari, tiap siang dan juga malam. Sepanjang siang hari, sepanjang malam hari. Bacaan Al-Quran ini sebenarnya tuan-tuan adalah syifa'un wa rahmatun dawa'un untuk kita, terutamanya khususnya dalam keadaan ataupun kehidupan dunia, perubahan yang berlaku kepada dunia sekarang. Dunia sekarang ini yang penuh dengan wabak, dengan ujian-ujian, dengan musibah yang telah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguji kita sebagai hamba-Nya. Ubatnya yang pertama, yang utama ialah membaca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quranul Karim itu sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini tidak lain tidak bukan adalah sebagai syifa'un, sebagai ubat, wa rahmatun, dan juga sebagai rahmat kepada kita umat Islam. Jadi kalau kita tak gunakan, rugi. Kita duk gunakan perkara yang lain-lain yang tidak ada kaitan dengan Al-Quranul Karim. Saya kata sekali lagi, rugi. Jadi kelebihan Al-Quran ataupun kehebatan dari segi syifa, dawa, dari segi perubatan, dari segi memurnikan kehidupan kita, sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quranul Karim. Jadi kita memaparkan di sini cara-cara bagaimana kita nak mengamalkan kehidupan ber-Al-Quran di dalam kehidupan kita. Dan dia kena belajar, tuan-tuan. Mesti kita kena tahu macam mana gaya dia, macam mana adab dia, macam mana silat dia untuk kita nak mengamalkan Al-Quran. Dia tidak boleh kita mengamalkan ataupun menggunakan Al-Quran ini ikut suka kita. Dia ada ilmu dia. Di antara dia apa yang saya paparkan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini, pada kali ini, terutamanya di dalam solat, dalam sembahyang kita. Kita tidak boleh hentam kromo, kita tidak boleh ikut suka kita. Dia ada adab dia. Lebih tepatlah dia ada adab dia. Dia ada adab dia untuk kita nak menggunakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Sebab bila kita baca Quran, kita berhubung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca Quran, kita bersiaran langsung terus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita baca Quran, kita nak jumpa pembesar pun kita ada kursus dia. Kita nak terima hadiah dalam tilawah, dalam nak naik ke atas pentas kan, nak dapat pingat emas, pingat perak, pingat gangsa, nak dapat hadiah-hadiah lah di atas pentas pun dia ada kursus dia, dia ada taklimat dia. Apatah lagi kita nak bercakap terus terang, berlangsung terus, siaran langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah adalah yang menciptakan. Allahul ladzi khalaqakum min tin, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menciptakan kita daripada tanah, Allah yang menciptakan kita manusia, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala-galanya. Allah adalah yang maha agung, yang maha mulia. Jadi
kita tak boleh nak bertemu ataupun kita tak boleh nak bersiaran langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa adab-adab yang telah ditetapkan. Dan di antara adab-adab itu ialah apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu al-isti'adzah. Al-isti'adzah, dia ada step dia ada cara dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila baca Quran, saya ulang sekali lagi, baca Quran, manusia yang membaca Quran ialah manusia yang bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengadu hal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila baca Quran, kita tiap hari kita baca Quran dalam sembahyang, maknanya tiap hari kita bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengadu hal, mengadu kegembiraan kita, mengadu kesedihan kita, mengadu permohonan kita, semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya tidak lari daripada bacaan-bacaan dalam solat. Dan yang banyaknya bacaan dalam solat ialah bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Baliklah, maknanya kita kena menggunakan adab-adab yang tertentu. Balik kepada al-isti'adzah ini, saya ulang sekali lagi, isti'adzah dia ada jenis-jenis penyambungan dia. Saya bagi tadi ada 4 sambungan di antara isti'adzah dengan basmalah dengan awal surah. Yang pertama tadi kita waqafkan kesemuanya. Cuba ingat balik tuan-tuan, yang pertama tadi waqafkan kesemuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama. Yang kedua, kita waqafkan isti'adzah, kita sambungkan basmalah dengan awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua. Yang ketiga, kita sambungkan isti'adzah dengan basmalah, kemudian kita waqaf dan kita baca awal surah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, kita sambungkan semua sekali. Dan ingat pesanan saya, kena tarik nafas yang agak lebih, yang panjang sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itulah pada hari ini yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa kita tidak panjang. Jadi untuk yang seterusnya, untuk sesi nanti, sambungan kepada sesi yang seterusnya, insya-Allah kita akan saya akan kongsikan, kita akan bincangkan bersama-sama dengan tuan-tuan berkenaan dengan sambungan di antara dua surah. Sambungan di antara dua surah, macam kita sembahyang witir. Macam kita sembahyang witir. Wayang witir, yang rakaat yang terakhir, yang kita duduk sembahyang satu rakaat itu, contoh kita baca basmalah, kemudian kita sambungkan, kita baca surah yang pertama, kita sambungkan dengan surah yang kedua, kita sambungkan dengan surah yang ketiga. Qul huwallahu ahad, sambung dengan qul a'udzu birabbil falaq, sambung dengan qul a'udzu birabbin nas. Jadi insya-Allah pada yang seterusnya, video yang seterusnya nanti kita tengok hak tu pula berkenaan dengan sambungan di antara surah-surah, sambungan di antara surah-surah. Jadi soalan saya supaya tuan-tuan boleh tengok-tengok dulu tentang mana-mana adakah kita menggunakan isti'adzah.
penyambungan di antara surah-surah itu, adakah kita masih menggunakan al-isti'adzah? Dia di antara dua, sama ada kita menggunakan isti'adzah ataupun kita sudah tidak menggunakan isti'adzah. InsyaAllah pada video yang seterusnya nanti kita tengok dan kita cuba bincang sama-sama. Wallahu alam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membuka minda kita. Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اخرج علينا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم زدنا علما نافعا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رحمن يا رحيم يا الله يا كريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.